Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Okay, jadi alhamdulillah kita dah masuk pada episod 2 untuk menjawab soalan kenapa kita ikut usrah. Okay, so jadi yang pertama kita dah jawab sebelum ni adalah untuk kita ni mendapat bi'ah yang solehah lah. Okay, saya akhirnya kita ikut usrah ni, kita dapatkan suasana yang baik untuk apa? Supaya kita ni jadi baik lah. Okay, jadi dalam episod yang kedua ni ringkas je. So dia adalah kesinambungan daripada apa yang kita dapat daripada episod pertama lah. Okay, bila mana kita faham episod pertama, dalam usrah ni kita nak berubah jadi baik kan. Maksudnya kita nak tinggalkan jahiliah, kita nak nak buang segala dosa-dosa kita yang lampau, ataupun kita nak insaf lah, nak bertaubat. Dan juga akhirnya kita nak tambah amal kita dan kita nak dekatkan diri kepada Allah SWT. Kita nak duduk dalam keadaan yang baik supaya kita pun boleh sentiasa jadi baik. Tapi sebenarnya ada satu matlamat ataupun ada satu pandangan lah, ataupun ada suatu kita sebutkan sebagai wawasan lah dalam usrah ni, yang mana usrah ni dia bukan sekadar nak jadikan kita ni orang yang baik, orang yang soleh untuk diri kita juga, tapi sebenarnya dia nak jadikan kita ni orang yang baik dan soleh untuk orang lain. Maksudnya akhirnya setelah kita berubah jadi baik dan soleh, kita juga akhirnya mampu memimpin orang lain untuk menjadi baik dan soleh. Itulah sebenarnya sebenar-benar tujuan kita ni jadi baik dan soleh bila mana kita ikut usrah ni lah. Dan akhirnya apa yang Ustaz boleh simpulkan adalah bila mana kita ikut usrah ni, dia sebenarnya nak jadikan kita ni seorang pemimpin, seorang pemimpin dalam masyarakat. Pemimpin macam mana? Dia bukanlah kita memimpin macam kita ni berebut jawatan kan, ataupun kita ni memimpin, kita ni jadi bos. Yang ni dia tak ada masalah kita ni dia bos ke ni jadi pemimpin masyarakat kan, kita nak jadi pangkat sebagainya. Tapi yang paling besar adalah sebenarnya kita ni memimpin masyarakat dengan qudwah. Maksudnya kita ni menunjukkan akhlak dan contoh yang baik dalam masyarakat, dan akhirnya kita menjadi ikutan yang baik dalam masyarakat, seperti mana Rasulullah SAW yang akhirnya menjadi qudwah dan seterusnya menjadi pemimpin. Dan sebelum baginda SAW menjadi pemimpin, baginda SAW telah ditarbiyah oleh Allah SWT dengan mencapai akhlak yang sempurna dan akhlak yang mulia kan, seperti mana firman Allah SWT, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah SAW itu satu contoh ikutan yang baik, dan ini telah diiktiraf oleh Allah SWT. Dan juga bila mana isteri Rasulullah SAW iaitu Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan berkenaan dengan akhlak Rasulullah SAW, maka apa jawab isteri baginda SAW? Maka jawabnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, yang membawa maksud kalau kita nak tengok Rasulullah SAW, tengoklah Al-Quran, dan kalau kita tengok Al-Quran, itulah Rasulullah SAW kan. Maksudnya Rasulullah SAW dalam Al-Quran adalah akhlak yang sama, maksudnya akhlak yang sempurna. Seperti mana kita tahu sempurnanya Al-Quran, begitulah sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Maka dengan akhlak yang sempurna ni membawa maksud akhlak yang terbaik lah. Satu contoh ikut, bila mana seseorang tu memiliki akhlak yang baik, maka dia adalah orang yang selayaknya untuk kita jadikan contoh dan tauladan. Dan begitu jugalah kita dalam usrah ni, bila mana kita berjaya untuk diri kita ni konsisten dengan akhlak yang baik, amal yang soleh, akhirnya kita sebenarnya tak nak jadi baik seorang-seorang lah. Kita nak ajak masyarakat untuk sama-sama menjadi soleh dan juga sama-sama ikut usrah macam kita, dan juga berada dalam satu lingkungan dan bi'ah yang baik. Jadi mudah-mudahan kita faham bahawa kita ikut usrah ni bukanlah kita sekadar dengar tazkirah kan, baca Quran, tapi sebenarnya kita ikut usrah ni akhirnya satu hari nanti dia akan meletakkan kita ni di barisan hadapan pada kedudukan orang Islam. Mungkin dia nampak macam besar, mungkin kita tak percaya, tapi percayalah suatu hari nanti dia akan jadi pada diri kita semualah. Dan yang penting adalah kita faham dan jelas
bahawa usrah ni akhirnya dia tak akan jadikan diri kita ni baik untuk diri kita semata-mata. Okey, dia akan jadikan diri kita ni membawakan menjadi ejen kebaikan kepada masyarakat, dan ejen-ejen inilah sebenarnya yang selayaknya akan memimpin masyarakat suatu hari nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.